Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. An Abdurrahman bin Auf annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul qala Allah azza wa jalla ana ar-Rahman wa ana khalaqtu ar-rahima wa ashtaqaqtu laha min ismi faman wasalaha wasaltuhu wa man qata'aha batattuhu. Hadis sahih daripada Abdurrahman ibn Auf. Abdurrahman ibn Auf adalah salah seorang sahabat Nabi yang ahadul asyarah al-mubasysyirina bil jannah, salah seorang daripada 10 sahabat Nabi yang telah diberikan khabar gembira oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam memasuki syurga. Dan antara keistimewaan Abdurrahman bin Auf ini, beliau adalah antara sahabat Nabi yang kaya, tetapi menggunakan kekayaannya untuk Islam, infakkan hartanya untuk Islam. Beliau mendengar daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, Rasul pula bersabda, Allah berfirman. Ini dikenali sebagai hadis qudsi. Ada dua jenis kategori, hadis nabawi dan hadis qudsi. Dan apabila kita baca hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membacakan apa yang difirmankan ataupun apa yang diungkapkan oleh Allah Ta'ala dalam hadis tetapi bukan Quran, itu namanya adalah hadis qudsi. Dalam hadis ini Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Ana ar-Rahman, aku adalah Ar-Rahman, salah satu nama daripada nama-nama baik untuk Allah Ta'ala ataupun Asma'ullah Al-Husna ada 99, dan salah satunya Ar-Rahman, Ar-Rahman, Ar-Rahim, kan? Dan untuk menggambarkan, dipanggil ta'zim sya'nir rahim, nak menggambarkan betapa besarnya kedudukan silaturrahim itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa ana khalaqtur rahima, aku yang menciptakan ar-rahim. Ar-rahim di sini adalah silaturrahim tadi tu. Washtaqaqtu laha minasmi, dan perkataan ar-rahim, silaturrahim itu diambil daripada namaku. Ini yang ulama sebut ta'zim sya'ni ar-rahim. Allah membesarkan kedudukan nilai silaturrahim itu. Rahim itu sendiri diambil daripada nama Ar-Rahman. Kesannya juga besar, iaitu faman wasalaha, barang siapa yang menyambungkan kasih sayang, menyambungkan tali silaturrahim itu, wasaltuhu, dan aku akan sambung. Sambung apa? Sambung rahmat kasih sayang Allah. Maknanya lorong kasih sayang Allah sampai kepada kita, salah satunya adalah kita menghubung tali silaturrahim. Dan kesannya juga besar kalau seseorang itu memutuskannya. Wa man qata'aha batattuhu, barang siapa yang memutuskannya, aku akan putuskan kasih sayangku kepadanya. Dan ini kalau kita tengok zaman sekarang ini, kita melihat oleh kerana sedikit perselisihan, barangkali ada perbezaan sedikit dari sudut parti politik, dari sudut organisasi, silap-silap faham yang berlaku, ramai di kalangan orang-orang Islam menulis perkataan-perkataan yang memutuskan tali silaturrahim. Maknanya dia sudah rela dirinya putus daripada kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dalam hadis berikutnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan bahawa silaturahmi itu Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan dia diberikan dia hak untuk mengadu kepada Allah Ta'ala ataupun
melaporkan apa yang berlaku. Ini berdasar hadis. Satu ketika an Abi Al-Anbasi qala dakhaltu ala Abdullah bin Amru fil wahdi. Abi Al-Anbas ini satu ketika masuk ataupun menemui Abdullah bin Amru dalam satu tempat namanya Al-Wahdi. Satu tempat ini, Al-Wahdi ini terletak di Taif. Faqala atafa lana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam isba'ahu. Nabi sallallahu alaihi wasallam merapatkan jari jemarinya. Qala, maka Nabi sallallahu bersabda, ar-rahimu sujnatun minar rahman, man yasilha yasilhu wa man yaqta'ha yaqta'hu, laha lisanun talqun dzalqun yaumal qiyamah. Bermaksud ar-rahim itu, silaturahim itu adalah cabang daripada ar-rahman, daripada nama Tuhan tadi itu. Sijnah diambil daripada nama Tuhan. Barang siapa yang menyambungkan, dia akan disambungkan oleh Allah Ta'ala. Dan barang siapa yang memutuskan, Allah putuskan. Ini putus kasih sayang Allah pada kita ini adalah terbalak bencana. Kalau seorang itu sudah tidak dikasihi Allah, Allah murka, itu satu bentuk bala bencana. Kemudian dalam hadis ini disebut dan baginya, bagi silaturahim itu besok dia ada lisan yang fasih, lisan yang bercakap fasih, mengadu kepada Allah SWT pada hari kiamat kelak. Si fulan bin si fulan telah memutuskan tali silaturahim. Si fulanah binti fulan telah menghubungkan tali silaturahim. Semua ini akan diceritakan oleh rahim silaturahim. Sebab itu duduk di asrama lagi lah. Jangan sampai kawan itu buat ini, kawan ini buat itu, kita terasa putus silaturahim. Tak boleh hukumnya. Kita kena menghubungkan tali silaturahim supaya hubungan kasih sayang Allah kepada kita berterus-terusan dan tidak terputus. Hidup ini tak ada makna kalau sekiranya Allah tidak limpahkan kasih sayang Allah kepada kita. Jadi sekali lagi kita berawas, kita beringat-ingat supaya tidak menjadikan diri kita itu sebagai ejen pemutus tali silaturahim. Berhati-hati ketika menulis di media-media sosial, Facebook dan sebagainya, supaya ungkapan-ungkapan kita itu ataupun tulisan-tulisan kita itu tidak jadi menyebabkan masyarakat berpecah belah di antara satu sama lain. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita bersama. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.